Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Ada satu tajuk berita yang saya ingin tanya Anda. Anda setuju atau tidak dengan tajuk ini? PAS patut malu dengan pertuduhan jenayah anak Menteri Besar Perlis. Wow, ini memang bikin panas, memang bikin sakit jiwa, memang panas, bikin sakit jiwa, dan memang akan bikin pening kepala lah. Betulkah PAS patut malu dengan pertuduhan jenayah anak Menteri Besar Perlis? Wow, pertuduhan terhadap anak Menteri Besar Perlis dan bekas setiausaha politik beliau di dua mahkamah berbeza pada pagi ini adalah antara jenayah yang memalukan, antara jenayah yang memalukan melakukan tuntutan palsu berjumlah RM600,000 bukan saja sesuatu yang mengejutkan, malah pastinya juga turut mengecewakan seluruh Malaysia. Apa tidaknya jika PAS yang selama ini berbangga kononnya tiada sebarang rasuah, PAS yang selama ini berbangga kononnya mereka lah paling bersih, PAS yang selama ini berbangga kononnya mereka inilah yang seolah-olah tak adalah dosa. Jika PAS selama ini berbangga tiada sebarang kes rasuah, penipuan dan penyonglapan wang kerajaan berlaku di negeri-negeri takbirnya, semua itu sudah berkecai-kecai sekarang, hancur dah. Tiada apa lagi yang boleh PAS berbangga dengan kuatnya jiwa mereka terhadap godaan dunia. Lebih daripada itu, apa yang berlaku pula di Perlis itu telah terdedah belum pun sampai 2 tahun. Belum pun sampai 2 tahun PAS mengambil alih pentadbiran kerajaan negeri tersebut. Kenapakah perkara memalukan ini berlaku pada PAS? Sebuah parti yang memperjuangkan Islam dan selalu bercakap tentang dosa, pahala, syurga atau neraka. Apakah menyonglap duit haram lebih menyeronokkan daripada janji syurga? Apakah panasnya api neraka yang sering digambarkan dalam ceramah dan kuliah selama ini tidak menakutkan mereka untuk melakukan dosa? Sepatutnya sebagai sebuah parti yang memperjuangkan Islam serta sering mengajak rakyat menjauhi dosa, ahli mereka yang berjuang melalui PAS kalaupun mau terlibat dengan jenayah rasuah, penipuan, penyonglapan wang kerajaan, mereka adalah yang terakhir sekali boleh disabitkan dengan kesalahan sedemikian. Ini kerana mereka lebih tahu dan faham tentang dosa dan neraka, juga lebih faham gambaran surga dan neraka. Kalau pemimpin PAS selama ini turut bercakap dan memberi kefahaman kepada ahli-ahlinya bahawa tidak keluar mengundi pun dikira haram, seharusnya tentulah melakukan rasuah, menipu dan menyonglap duit kerajaan jauh lebih haram daripada apa yang tak keluar mengundi. Tetapi semuanya sudah berlaku, dan apa yang berlaku di Perlis ini secara langsung telah memberi gambaran lebih buruk kepada imej PAS di masa depan. Dalam hal ini mungkin ada kalangan dalam PAS yang berkata semua ini baru pertuduhan dan belum pun lagi didapati bersalah. Namun, harus diingat pertuduhan di mahkamah dilakukan berdasarkan bukti yang diperolehi dan tidak mungkin ia boleh direka dengan sesuka hati. Tiada bangkai, tiada bau busuk, tiada tangan mungkin terkena getah jika tidak mengupas nangka. Tiada bangkai, tiada bau busuk, dan tangan tidak mungkin terkena getah jika tidak mengupas nangka. Oi, ini peribahasa. Dalam hal selain PAS perlu membersihkan diri ahli dan pemimpinnya, terutamanya ahli keluarga yang terdekat dengan pemimpin yang berkuasa, serta mungkin perlu lebih kerap mengadakan usrah. Parti itu juga harus melantik mereka yang benar-benar takutkan dosa untuk diberikan sebarang jawatan. Jika tidak segera dibendung, malah ahli PAS juga terlihat sama gairah merebut nikmat dunia dengan cara yang tidak halal. Artinya mereka tiada beza sama sekali dengan parti-parti sekular. MB Perlis juga seharusnya tidak berlengah lagi untuk berundur kerana keterlibatan anaknya sendiri dalam jenayah penipuan dana kerajaan di negeri takbirannya sehingga didakwa di mahkamah. Mau tidak mahu turut mencemar imejnya. Ditulis oleh Sa'buddin Hussein 23 Mei 2024, diterbitkan di sa'buddin.com.net. Tinggalkan komen anda, denyut nadi suara rakyat.
bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Adakah pada pendapat anda, saya mau tanya saja pada pendapat anda, adakah bagus sebenarnya kalau si Khairy Jamaluddin menjadi Perdana Menteri Malaysia, ataupun dia boleh jadi Presiden UMNO Malaysia? Apa pendapat anda, bagus atau tidak? Bagus atau tidak untuk Khairy Jamaluddin jadi Presiden UMNO? Okey. Kenapa? Rupanya ada peluang, ada sinar yang cerah kepada Khairy Jamaluddin, sinar yang cerah kepada Syahrir, kepada beberapa orang lagi yang sudah dibuang daripada UMNO. Mengingat lagi kata-kata daripada Tengku Mahkota Johor, kalau saya tidak silap, iaitu Baginda berkata Khairy Jamaluddin sepatutnya diberikan peluang semula bersama dengan UMNO, atau begitulah dia punya maksud, seolah begitu. Saya juga setuju kalau Khairy Jamaluddin sepatutnya diberikan peluang untuk bersama dengan UMNO semula. Kerana Khairy Jamaluddin ada karisma, ada satu, dia punya kepimpinan yang ramai orang juga setuju bahawa dia ada kebolehan untuk menghidupkan, memulihkan UMNO semula. Terutamanya pulihkan UMNO daripada bayang-bayang buruk tentang UMNO ini sudah dilabel sebagai parti yang tak bagus lah, macam begitulah. Jadi untuk menghilangkan bayang-bayang itu, saya fikir Khairy Jamaluddin ada dia punya kebolehan. Apa pula pendapat anda? Ini kerana baru saja diumumkan, semalam saya baca, Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Jalaluddin Alias berkata, parti itu bersedia menerima bekas pimpinan dan ahli parti yang telah disingkirkan sebelum ini. Ini satu berita yang cukup baik, kerana ini akan memberikan peluang kepada mereka yang sudah dibuang untuk dapat masuk semula. Jadi itu pemutihan dulu. Dia kata di Negeri Sembilan, Setiausaha UMNO negeri dan bahagian sudah pun diarahkan untuk membuat tapisan untuk setiap permohonan dibuat bagi memastikan mereka yang masih mempunyai kecenderungan dan kesetiaan kepada parti diambil semula sebagai ahli. Jadi kalaulah Khairy Jamaluddin memang masih ada kecenderungan untuk bersama dengan UMNO, saya fikir UMNO jangan kasih lama, cepat-cepat ambillah Zahid Hamidi, Khairy Jamaluddin semula. Tapi pada masa yang sama perlu dipikirkan chemistry di antara Khairy Jamaluddin dengan dan juga siapa si Zain Abidi. Kalau mereka tak ada chemistry, susah juga. Jadi either one must step down ataupun cool down. Kalau tidak step down, cool down. Jadi proses pemutihan yang dilakukan oleh parti UMNO sebelum ini bertujuan membersihkan parti daripada mereka yang tidak berminat lagi dengan UMNO, dan beranggapan parti itu akan menjadi lemah. Jadi sekarang parti UMNO nampaknya sudah back to the track, at least sudah nampak sedikit ada back to track dengan kemenangan pula di Kuala Kubu Baru. Memang ada sedikit back to track lah. UMNO sudah melalui pelbagai dugaan dan cabaran dan dilanda pelbagai masalah, tetapi keistimewaan parti ini adalah apabila dilanda masalah yang mempunyai kaedah tertentu untuk mengatasinya. Harap-haraplah UMNO boleh bangkit semula untuk jadi parti yang kuat, parti yang hebat semulalah, bukanlah parti yang selalu dilihat kesian dan sebagainya. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye bye.